Informasi, Inforia, Islami, semuanya di Rahim. Dimulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan kaum Quraisy, yakni penduduk Makkah, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idhu, wa man sa'alakum billah fa'atuh, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu fad'u lah." Maksudnya, sesiapa yang meminta pertolongan kepadamu kerana Allah, maka lindungilah ia. Sesiapa yang meminta kepadamu kerana Allah, maka berilah ia. Sesiapa yang memberi kebaikan kepada kamu, balaslah ia. Jika kamu tidak mampu membalas, berdoalah untuknya dengan kebaikan. Memiliki pekerjaan semestinya menjadi impian bagi setiap individu, lebih-lebih lagi apabila pekerjaan yang ditawarkan menjanjikan pendapatan yang lumayan serta faedah yang menarik. Namun di sebalik tawaran tersebut, tanpa disedari ia hanya menjadikan anda sebagai umpan bagi sindiket pemberdagangan manusia atau untuk jenayah lain yang akhirnya membawa padah. Ini merupakan salah satu taktik penjenayah cyber untuk mendapatkan wang serta maklumat peribadi anda. Antara skam pekerjaan yang popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda daripada menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat semakan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda, atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Kenal pasti, semak dan lapor sebarang eksploitasi skam menerusi talian 997. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Mesej ini dibawakan oleh Gabungan Bertindak Anti-Skam, diterajui oleh Cyber Security Malaysia. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Bagaikan jauh jalan yang ku tempuh, langkah demi langkah akan ku gagal. Hari demi hari berjalan tanpa henti, yakin ku ada sinar yang menanti. Bila dah bertemu arah, yakin penuh pasrah, padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau rendah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malam yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan
kau berserah, jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kemahiran, segala kemeritan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melanda, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Macam mana dengan persiapan masuk pertandingan VIP itu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan. Sempat. Kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan. Oh, kalau macam tu jangan buang masa. Jom pilih tema. Saya nak berlakon tau. Boleh ya? Boleh. Awak jadi mak. Alah, saya nak jadi heroin. Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video pendek kefahaman Islam untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 0362046322. Mak. Hujung bulan ni, Adira nak start cuti SEM. 3 bulan dia bercuti. Jomlah kita pergi bercuti. Lah dik, kita mana pernah pergi bercuti lagi sejak PKP hari tu kan? Abang, jomlah kita bawa anak-anak bercuti. Jom. Hari tu abang ada dengar Ready IKIM tengah buat promosi kembara korban ke Turki dengan Izi Kembara. Dan ada juga penyampai-penyampai Radio IKIM. Betul ke bang? Sampai bila promosinya tu? Bermula dari 26 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari. Bolehlah kita bawa anak-anak pergi bercuti sekali. Wah, bestnya. Macam mana kita nak buat tempahan bang? Tak sabar ni. Alah, senang je. Tempahan boleh dibuat menerusi panggilan telefon Izi Kembara di talian 0361841542 ataupun 0136739000. Wah, bestnya. Tak sabar ni nak pergi bercuti. Abah, terus buat tempahan sekarang juga tau. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi euforia Islami. Kita dah dekat nak masuk bulan haji ni. Ramai yang dah mula mencari-cari tempat untuk mendaftar korban, upah haji, upah umrah, buat fidyah dan sebagainya. Bukan saja upah haji yang dituntut, malah upah umrah juga tidak kurang pentingnya. Kami di Izi Kembara menguruskan upah umrah sepanjang tahun hanya RM550 saja. Apa lagi? Telefon atau WhatsApp segera di talian 0136739000 untuk pendaftaran. Di talian 0136739000 untuk pendaftaran. Apa tunggu lagi? Ayo! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama di IKIM Inspirasi Euforia Islami dan terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami dan kita kembali pada waktu ini untuk kita teruskan segmen kita iaitu Penggembara Muslim dan insya-Allah penggembara Muslim kali ini akan ke Turki iaitu kembara korban ke Turki dan kita bersama dengan tetamu kita dari
Izzy Kembara, dan kita ucapkan selamat datang kepada Yang Bahagia Ustaz Azhar, Datuk Abu Syukur, Puan Nur Azimah binti Hasanuddin, dan juga bersama dengan Encik Akmal. Dan di samping itu juga kita ada tetamu jemputan seperti yang kita wawarkan, itu Cik Warus Lili Abdul Majid. Jadi Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kita hari ini, dan kita pun dah masuk bulan masuk bulan 5 dah ni, dah dekat dah kita nak pergi ke Turki. Apapun hari ini kita nak bicarakan sikit banyak jugalah berkenaan dengan Turki ni, di samping korban, di samping apa yang kita akan lakukan, aktiviti ataupun atur cara kita di Turki. Jadi mungkin untuk mukadimahnya Ustaz dulu ya. Silakan Ustaz. Okay, bismillah, alhamdulillah. Mas ya. Ya, saya. Haji Mas, Saudara Akmal, Cik Mah kita, Puan Nur Azimah, Cik Warus Lili, dan seorang lagi ya, pendengar kita dalam kontinu ya. Betul. Saudara Adib daripada Global Peace Malaysia. Selamat datang Saudara Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar IKIM malam ni saya rasa dah masuk 1 Zulqa'edah tak silapnya. Siang tadi kita akhir Syawal ya. Betul ke? Itulah aku pasal saya tanya staf saya, kata ini puasa akhir 6 Syawal. Hari akhir Syawal boleh puasa. Ini puasa pertama. Jadi kita dah masuk bulan Zulqa'edah dan tak lama lagi lepas tu kita masuk Zulhijjah, bulan korban, dan di situ kita bersama dengan Radio IKIM, Izzy Kembara bersama dengan IKIM FM, kita akan buat satu pengembaraan bersempena Hari Raya Korban tu. Kita ke Turki. Itu nanti Cik Wan Rosli akan sebut sebutannya betul ya. Jadi program ni macam kita beritahu sebelum ni, sebelum raya dulu, sebelum puasa dulu, kita dah bersama dengan IKIM FM juga. Kita ke Kemboja, Vietnam, 2 negara. Kita selain daripada melawat tempat mereka, kita menyantuni masyarakat Islam di sana. Kita bawa beras fidyah, bawa bantuan, bawa korban semua, bawa akikah sana. Dan untuk masuk ke bulan korban ni, bulan yang mulia, saya rasa bulan yang hebat ya. Kita akan pergi ke sebuah negara yang pernah menjadi penguasa dunia selama hampir 600 tahun gitu. Dan kita akan menggali sejarah-sejarah dia. Di samping lawatan-lawatan yang kita buat ni, kita juga akan buat korban di sana ya. Korban satu ibadat yang besar. Kita pergi ke Turki, ke sebuah negara Islam yang pernah menjadi juara dunia dulu, sejarah dunia dulu. Dan kita Malaysia juga dulu, negara tanah Melayu kita dulu juga pernah bernaung di bawah Turki ya. Jadi kembara tu berapa hari bulan Akmal? Kita 25 Jun hingga 2 Julai. 25 Jun hingga 2 Julai. Kalau ikut raya hajinya bila tu? Sehari 2 hari sebelum raya haji ke? Ya betul, 3 hari. 3 hari sebelum raya haji. Dan kemudian 3 hari di raya haji sana. Betul. Kita akan tengok macam mana suasana umat Islam menyambut hari raya haji. Yang setengah-setengah kita tu tak pernah keluar pun pergi masa buat haji di Mekah ya. Tapi di Mekah kalau kita pergi buat haji tu ada ke sembahyang raya haji? Tak ada mak. Tak ada dekat. Okey. Tak apa. Pergi solat solat sunat tu je kan. Ya, jadi insya-Allah kita akan belajar macam mana keadaan umat Islam menyambut raya haji. Seumur hidup sekali kita pergi, tak salah je. Saya ajak kawan-kawan, kepada pakcik-pakcik yang dah ada duit lebih tu, yang tak nak buat apa, mari bersama kami kita pergi ke Turki. Kita lewat saudara kita sana, kita menyambut raya sana, kita buat korban di sana. Dan nak bagi menyemarakkan suasana ni, nak bagi semangat pada kawan-kawan kita bawakan siapa tadi? Cik Wan ya? Cik Wan Rosli. Jadi saya kita serah terus kan? Ya, betul. Akan bersama dengan kita juga. Akan bersama, insya-Allah. Mungkin orang tanya kenapa kita bawa Cik Wan ni. Cik Wan ni sebenarnya boleh cakap Turki. Saya tahu. Dan juga tahu banyak sejarah Turki. Dia ni kalau sebut Turki je mata bersinar-sinar lah. Saya kalau tengok orang Turki mata bersinar. Saya pun tengok Turki je mata bersinar. Ke kapet Turki. Okey, kita serah ke Cik Wan kan. Mungkin Cik Wan boleh sebut boleh ceritakan sikit lah pasal berkenaan dengan Turki ni. Kenapa sebenarnya kalau kita tengok ramai sangat orang Malaysia terutamanya seolah-olah macam ada satu terikat macam magnet ya. Bila sebut Turki je nak ke Turki. Betul. Jadi mungkin sejarahnya ataupun kenapa orang Malaysia ni suka sangat ke Turki. Terima kasih Mas Ustaz yang dihormati, dimuliakan.
Cik Ma, nak sebut nama penuh? Cik Mala ya, Akmal dan juga saudara adik. Alhamdulillah. Macam Ustaz sebut tadilah, Mas ya. Ustaz sebut tadi kita pernah berada di bawah naungan kerajaan Turki Osmaniyah pada ketika itu. Jadi sejarah tu meskipun hubungan dah terputus, tapi dari sudut jiwa dan rasanya tu tak kan pernah terputus. Satu, kita banyak persamaan dengan orang Turki, dan hari tu kita dah cerita dengan Cik Ma bagaimana orang Turki ni yang persamaan yang paling dekat dengan orang Melayu ialah dari sudut jiwa yang pemurah dan penuh dengan kasih sayang. Betul ke? Orang dia suka meraihkan tetamu. Dia tu betul, tapi orang kita tu insya-Allah betul lah kan. Masih lagi begitu kan. Jadi itu dari satu segi. Yang kedua, orang suka sangat ke Turki sebab sejarah dia kan. Sejarah dia yang kaya, dan kita sangat kagum dengan Turki sebab dia dari sudut dia menjaga kita kata monumen tinggalan sejarah tu, monumen sejarah tu sangat hebat. Ada masjid, gereja dan apa-apa saja tinggalan sejarah tu dipelihara dengan begitu hebat, dengan kos yang sangat besar. Sehingga hari ini. Dan ada satu gereja saya tak ingat kawasan mana, mungkin dekat dengan Hati, yang tidak runtuh sepenuhnya hanya disebabkan gempa bumi. Kalau tak kerana itu, memang telah dijaga, preserve dengan begitu baik sampai hari ini. Dan selain daripada itu juga kerana negara Turki sebuah negara yang sangat indah, pada musim mana-mana pun indah, dan kita akan berasa seolah-olah berada di tempat sendiri, dan ada tempat pun kita rasa macam betulkah kita berada di atas di dunia, sebab sangat indah situasinya, suasananya, dan balik semula pada orang Turki yang sangat beramah, sangat meraihkan tetamu. Dan hari tu masa tahun 2021 sempat berkunjung ke Turki selepas balik daripada umrah. Mana-mana tempat pun pergi, perkara wajib yang akan diberikan pada kita tetamu yang baru datang, hatta kita pergi satu kedai tu, dia akan berikan teh dia yang sangat istimewa. Bayang pula teh pula, walaupun tadi minum kopi terbayang teh juga ya. Teh Turki, duduk pula di suasana suasana cantik di Turki, minum teh di tepi bukit dan sebagainya. Dah terbayang. Atas krus tu. Cuaca sejuk kan. Ya. Tapi kan bila Cik Wan sebut pasal macam mana betapa mesra dan baiknya orang Turki, sebelum ni kan Ustaz dengan Cik Mah dia sebut juga macam mana itu dikaitkan dengan orang Malaysia yang juga dikenali sebagai yang peramah, yang mesra, yang menerima tetamu. Macam Ustaz senang. Ya, macam Ustaz senang. Jadi itu juga persamaan yang Cik Wan sebutkan tadi ya. Ya, macam Ustaz ke Cik Mah yang pernah sebutkan macam mana orang Turki ya. Satu sahabat kita lah, Mas pun kenal, Ibu. Ya, Ibu. Seorang warga Turki dan dah lama duduk di Malaysia. Dia kata orang Turki memang suka dengan orang Malaysia. Kenapa? Sebab bila pergi ke Mekah zaman dulu, orang Malaysia ni dia meraihkan orang Turki. Maksudnya dia membantu, dia tak kasar, dan dia berkawan. Jadinya di situ dia kata, okey, jemaah haji ni orang Malaysia, orang yang baik. Orang Malaysia macam ni, orang Malaysia macam ni. Jadi berkawanlah dengan orang Malaysia. Itu atuk nenek je lah. Mak ayah dia yang bercakap macam tu. Pesan. Macam kita lah sini, kalau kita nak pergi Mekah, kau akan jumpa orang yang badan besar tu. Sabar. Jadi dia orang bentuk nenek dia orang begitulah. Orang pergi Turki jumpa orang Malaysia, baik dengan orang Malaysia. Itu memang diceritakan oleh orang Turki lah. Betul. Maksudnya datuk nenek dia pun bercerita masa pergi haji dulu, orang Malaysia ni antara jemaah haji yang baik. Ya, macam mereka juga. Jadi maksudnya mereka boleh duduk bersama. Ya, boleh duduk bersama. Betul. Memang betul lah kata Ustaz. Kalau jumpa yang kumpulan yang segerombolan tu, kita tepi lah sikit. Faham sendiri lah ya. Okey. Sama juga sejarah Turki dia. Okey. Dan juga kita ada sebut yang minggu keberapa, bulan puasa ke? Sebelum puasa. Minggu pertama kan kita sebut. Dan itu bagaimana
orang takkan bukan terkejut, orang akan tahu tentang sejarah Turki ni yang sangat kaitan yang sangat rapat dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kita dah cerita itu bagaimana Hagia Sophia telah ditukar daripada muzium menjadi masjid semula. Itu satu rekod sejarah yang sangat penting, dan insyaAllah kita juga akan ke Hagia Sophia. Dan juga ada juga perjalanan di selat yang penting tu, selat Bosphorus. So insyaAllah kita akan dapat menggali dari sudut, kalau kita tengok perjalanan tu sekadar naik bot biasa saja, tapi seeloknya sebelum menyertai kembara korban bersama Izi kembara ni, sewajarnya lah siapa yang ada rasa minat untuk menyertai ni, balik-baliklah sejarah dulu, insyaAllah baca dululah sebelum. Tak payah. Sampai Turki nanti kita bagi mikrofon pada Waris Limau. InsyaAllah. Sejak baru dia pil. Mungkin saya boleh bagi kuis lah masa tu. Bagaimana caranya tembok besar Byzantine akhirnya dapat ditembusi oleh tentera Sultan Muhammad. Bagi soalan ni tapi itu tak ada hadiah, yang tu tak ada sebab dia dah bagi. Soalan lain. Contoh. Kena spontan. Dan juga penting juga tadi masa kita mula-mula nak masuk studio, sempatlah saya tengok Cik Mah. Saya tengok Cik Mah susun ni memang sangat kena dengan salah satu pautan yang saya baca tadi. Sangat kena dengan perjalanan daripada Istanbul, Bursa, Bilecik, Saud. Bursa Saud tu satu kota yang sangat penting. Sebelum ini, setelah saya menonton beratus-ratus episod 400 episod Ertugrul tu, saya punya satu cita-cita dan hasrat yang belum tercapai ialah untuk ke Saud. Dan sangat dia kata macam orang mengantuk di serungkan bantal kan. Tiba-tiba dapat. Kita berapa tambahan bayar? Jangan risau. Akan sampai ke Saud. Saud ni penting lah sebab kita tahu Saud ni dikurniakan oleh Sultan kepada Ertugrul. Ertugrul ni bapa kepada Osman yang membina Khilafah Osmaniyah. Sebab Ertugrul sangat berani dan dia satu kita kata kabilah yang kecil, Kai, yang membawa dia nomad berpindah daripada Anatolia ke sehingga sampai ke betul-betul sempadan dengan Byzantine. Dan hebat atau tidaknya daripada bapa Ertugrul sehingga ke Ertugrul, dia dapat menangkis serangan yang sangat hebat. Di sebelah baratnya Byzantine, di sebelah timur datang Mongol yang kita tahulah Mongol kalau dia masuk kampung dia bukan dan dia bakar kampung, bakar dengan orang-orangnya sekali. Termasuk ada satu insiden semasa bapa Ertugrul membawa kabilah Kai untuk berpindah. Sebelum sampai akhirnya dia sampai ke Saud tu sebab diberikan tanah di Saud tu kepada Ertugrul dan kabilah dia. Sebelum sampai di situ memang ada dalam perjalanan tu diserang oleh Byzantine pada masa yang sama. Kedua-dua menyerang kabilah tu dan memang tragis lah. Tragis. So bila kita pergi ni kita dapat rasakan kita berjumpa dengan panglima yang membina sebuah khilafah, negara, empire, dan juga lebih penting daripada itu membina jiwa yang tak takut dengan apa pun. Yang sebab hanya yakin kepada Allah. Hari keberapa tu? Mungkin kita ke Saud. Iya, ke Saud tu. Mungkin saudara Akmal boleh hari keempat. So kita ke Saud tu hari keempat. Bila habis kita berjalan di Istanbul, yang kita pakai baju di Saud ada menyatakan ni. Saya rasa masa tu Cik Wan boleh cerita sikit macam tu, macam mana nak berapi-apikan tu rasa. Saya cakap minggu lepas bila sampai sana kita pakai pakaian pahlawan tu naik atas kuda. Semangat tu dapat. Tapi Mas kata tak ada kuda, padahal pun jadi. Pada pendengar di luar sana yang dah mula terasa nak membina satu generasi yang besar, membina generasi yang berjaya, datang bersama kami. Kita pergi tengok tempat Saud yang sebenarnya mungkin tak wallah alam tak ada apa, tapi di situ lahirnya sebuah kerajaan yang besar, lahir keturunan yang cukup hebat yang Rasulullah sebut
dalam hadis yang tu. Jadi tu bila nak pergi dah? Okey, kita akan pergi 25 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari 7 malam. So, kepada pendengar yang berminat di luar sana, boleh hubungi Izi Kembara segera di talian 0361841542 ataupun WhatsApp je kami terus di 0136739000. 0136739000. Dan kepada pendengar yang esok ada ke lapangan, so boleh datang terus ke office kami di Batu Cave ataupun Taman Bolton, orang lama gelar. Okey, di nombor 0127 Jalan 3 Batu Cave Center Point, Selangor. Kita opposite Giant Batu Cave tu je. Datang office kami, jumpa Akmal. Jumpa Wan Rosli kena pergi Turki. Wan Rosli tak ada kat office kami. Jangan cari. Cari kat office kami. And then buat masa sekarang ni kita ada promosi. Kalau daftar 4 orang, kita akan ada promosi sehingga RM2,000. Okay, selain daripada itu, kita ada juga 4 package kembara korban sebagai Turki ni. Kita ada ke Krabi, Thailand, ke Ho Chi Minh, Dalat, Vietnam, ke Phnom Penh, Kemboja dan juga Bandar Aceh, Indonesia. So, kalau ada yang macam, okay, saya dah pernah ke Turki, okay, boleh juga nak sertai ke kembara korban yang lain ni. So, hubungi je kami akan ni lah layan. Nak datang walk in ke office pun, dipersilakan. Ustaz, bila Ustaz sebutkan tadi kita datang, kita pergi ke Turki ni untuk kita, macam Ustaz kata, nak membina generasi yang bermula daripada Ertugrul tu. Dan mungkin kita pernah berjumpa dulu kita masa pergi Turki, kita pernah nampak kanak-kanak dihiaskan pakaian cantik, dibawa ke taman, ke membeli pesat beli belah. Kan bila kita tanya kenapa dipakai begitu, kerana hari jadinya dan mereka nak membina generasi seperti Muhammad Al-Fatih ya. Ya, dia tu di makam Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti yang kuis tadi. Yang kuis tadi. Kanak-kanak tu baju. Ya, macam sultan ya. Macam sultan. Kerana nak membina, sebab nanti kita situ guys. Itu menarik itu. Ya, tapi kita akan saya rasa sambung sikit. Saya rasa Cik Wan tak tahu tentang pakaian yang cantik tu. Malam Cik Wan dah pergi. Dia boleh bagi kuis ke Cik Wan. Kenapa pakai cantik macam pengantin hari ni? Pahlawan. Macam pahlawan, macam sultan pakai. Macam sultan pakaiannya. Dan diarak naik kereta ke taman dan sebagainya. Apa pun boleh hubungi nombor telefon. Sekali lagi Akmal mungkin boleh warakan sebelum kita berehat. Boleh hubungi kami di 0361841542 ataupun boleh WhatsApp kami terus di 0136739000. 0136739000. Dan kita akan berehat seketika, dan juga kepada anda para pendengar jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini, dan pastikan anda terus bersama kami untuk kita ke pusingan kedua untuk mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan pengembara Muslim, kembara korban ke Turki. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Semua orang dah tahu dah, sebaik-baik pelaksanaan korban adalah di tempat sendiri. Tetapi kalau tak sempat, boleh serta kembara korban bersama Izi Kembara untuk saksikan sendiri korban kita. Sesuailah untuk keluarga yang nak bawa anak-anak berjalan dan rasa pengalaman beraya di luar negara. 5 negara pilihan tahun ini, iaitu di Turki, Kemboja, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Potongan sehingga RM2,000 untuk pendaftaran awal saja. Telefon atau WhatsApp segera di talian 013-673-9000. Telefon saja di talian 013-673-9000. Pergi ke laut menangkap ikan. Pulangnya awal sebelum senja. Kalau tuan-tuan nak buat korban, apa lagi? Izi Kembara kan ada. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di Inspirasi Inforia Islami. Mak, hujung bulan ni adik dah nak start cuti Sam. 3 bulan tempoh bercuti. Jomlah kita pergi bercuti. Lah dik, kita mana pernah pergi bercuti lagi sejak PKP hari tu kan? Abang, jomlah kita buat anak-anak bercuti. Jom. Hari tu abang ada dengar Ready Ikim tengah buat promosi kembara korban ke Turki dengan Izi Kembara. Dan ada juga penyampai-penyampai Radio Ikim. Betul ke bang? Sampai bila promosinya tu? Bermula dari 26 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari. Bolehlah
Bila kita bawa anak-anak pergi bercuti sekali. Wah, bestnya. Macam mana kita nak buat tempahan bang? Tak sabar ni. Alah, senang je. Tempahan boleh dibuat menerusi panggilan telefon Easy Kembara di talian 0361841542 ataupun 013-673-9000. Wah, bestnya. Tak sabar ni nak pergi bercuti. Abah, terus buat tempahan sekarang juga tau. Kembali bersama untuk pengembara Muslim dan terima kasih pada anda terus setia bersama dengan kami dan kita masih lagi bicarakan berkaitan dengan kembara korban ke Turki bersama dengan Izzy Kembara, bersama dengan Ustaz Azhar, bersama dengan Cik Mah, Saudara Akmal dan juga bersama Cik Wan Roslili. Jadi kita kembali pada waktu ini dan juga Ustaz tadi sebenarnya nama kita kembara korban. Jadi mungkin Ustaz nak ceritakan jugalah berkenaan korban ni Ustaz. Ya. Terima kasih ya. DJ Maslina, Wan Roslili, Puan Nur Azimah dan Akmal. Ialah bila kita bercerita tentang kembara korban, kita buat waktu korban tu dan kita buat juga korban di sana. Kenapa kita perlu buat? Kenapa lah kita kembara sudah lah. Kenapa lupakan je hari raya korban? Bukan ada apa-apa pun ni. Bukan ada ketupat rendang apa semua kan. Apa salahnya gitu? Dan sebenarnya itu sebahagian dari kita melihatnya begitu ya. Kerana tu kalau waktu raya haji kita berebut-rebut nak balik kampung, waktu ada korban okey aku tidur kat rumah sudahlah. Okey, pasal kita tak ada jiwa korban itu ya. Sebenarnya kalau kita tengok ya, ayat-ayat Al-Quran surah Maidah yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Surah yang terakhir, benda yang terakhir ni benda yang terbaik lah. Benda yang penyempurnaan sebagai penutup, itu kesimpulan dia lah. Jadi begitu ya, bila ayat tu ayat terakhir Al-Quran, Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agama dinakum, agama kamu tu aku sempurnakan. Ayat ini turun masa raya haji. Wa ta'ala alaikum nikmati, aku sempurnakan juga nikmat aku, nikmat iman Islam itu sempurna masa raya haji itu ya. Dan aku redha Islam itu menjadi agamaku. Okay. Jadi maksudnya raya haji itu raya yang kita kata macam kesempurnaan agama kita, kesempurnaan agama Islam. Sempurna ni macam ni lah. Seorang budak yang duduk dalam kandungan, kita sambut jadi dia sambut sebulan dah dalam kandungan. Ada sebulan. Kalau dah 6 bulan dah dalam bulan dia sambut jadi tak ada. Dia keluar aja. Itulah hari sempurna dah budak tu. Okay? Dan bermula tarikh itu gelak. Bermula pada hari itu kita sambut hari jadi dia, hari kesempurnaan dia. Cukup sifat dia. Setiap tahun kita sambut. Begitu Islam. Bila hari raya haji itu, apa yang Allah buat? Allah buat sambutan hari raya haji, sambutan kesempurnaan agama Islam. Apa yang Allah buat? Fitrah manusia. Kita ni tak ada dalam kitab mengajar sambut hari jadi ni buat open house, tak ada. Tapi manusia tu dia tak tahu dapat ilmu mana, tiba-tiba dia kita sambut hari jadi buat open house. Okey. Lepas tu bawa hadiah. Kita bagi hadiah pada anak orang, tak apa-apa. Maksudnya ya. Dah, siapa yang ajar kita? Mana ada ilmu hukum fiqh? Tak ada ya. Tapi itu fitrah manusia. Jadi Allah tahu itu fitrah manusia. Bila sempurnanya hari jadi agama Islam tu, Allah buat open house. Semua orang berebut nak pergi haji. Baitullah, rumah Allah. Lepas tu dalam masa yang sama kita buat korban. Korban ni dia punya analogi macam ni. Katakanlah hari jadi saya buat open house, orang datang. Orang yang sayang dengan saya, dia akan bagi hadiah ke saya. Yang tak dapat datang pun, dia akan kirim hadiah saya. Staf saya yang tak bagi apa-apa, Ustaz, kami sayang bos kami Ustaz. Apa kau bagi? Tak ada apa-apa. Boleh ke begitu? Dia, okey, tak apa. Aku tahu kau ikhlas lah gitu. Jadi, nak cerita, bila kita kata kita ni sayang agama kita, inilah waktu kita tunjuk betul. Hari-hari kita semayang, tapi bila sampai hari yang istimewa ini, yang dapat pergi haji. Sampai sana, buat korban. Yang tak dapat, apa kita nak gantikannya? Korban itu. Jadi maksudnya korban itu satu lambang kasih sayang kita pada agama kita. Samalah katakanlah saya sayang kat isteri saya, Puan Nur Azimah. Katakanlah saya sayang kat dia. Jadi sampai hari jadi dia,
tiba-tiba sebut sayang aja. Hadiah mana hadiah? Dan kita tak pernah berani, takkan berani sebut pada anak kita, pada isteri. Tahun ni tak payah sambutlah hari jadi. Tak payah buat jamuan, tak payah bagi hadiah. Kita takkan berani sebut. Tapi untuk hari jadi agama Islam, kita berani sebut. Aku dah buat korban 4 tahun lepas. 4 tahun lepas punya beringat tu. Buat satu bahagian. Berkira dia. Dengan manusia dia takut, dengan agama dia, yang dia dakwa aku memperjuangkan kalimah Allah. Orang lain tak boleh guna. Bila nak suruh buat korban, tak ada. Dah buat dulu. Dah buat dah dulu. Jadi jadi itu konsep korban sebenarnya. Lepas tu baiklah, Allah bagi raya haji ini 4 hari. Maksudnya kita boleh buat korban dalam tempoh 4 hari itu. Kalau Allah beritahu raya korban tu sehari je, seronok kita. Bukan kami tak dapat. Tak sempat. Sehari. Allah bagi peluang hari kedua. Tak buat kedua. Buat hari ketiga. Tak buat hari ketiga. Buat hari 4. Tak buat, memang kau bohong lah. Tak ada kata tak sempat. Itu namanya membohong. Okay, itu puasa Syawal dia. Yang sebulan Syawal kita tak sempat buat. Kita pandai alasan tak sempat buat dia. Hari pertama. So itu korbannya. Dan kita buat kembara korban ni pun, kerana itu kita galakkan kawan-kawan kita yang pergi, kita buat korban di Turki, di sebuah tempat bersejarah. Apa nama tadi? Saud. Kita akan buat di Bursa. Di Bursa. Lagi kat situ. Tapi situ ya, kita mengembara pada hari yang mulia. Dahlah kita tak dapat pergi haji. Sebabnya kita dapat pergi ke sebuah negara Islam yang hebat. Kita buat korban di situ. Selain daripada itu, okey, kita dengan saya bagi contoh isteri kita, saya tak bagi contoh isteri orang, nanti orang marah. Dengan isteri kita ya. Katakanlah saya nak beli hadiah untuk dia. Kalau saya mampu, saya bagi pantai lah. Main pantai besar. Kalau tak mampu, saya bagi gelang. Tak mampu juga, saya bagi cincin. Tak mampu juga, saya beli batu, sudahlah. Cincin bawa kemudian. Dan nak cerita, kita berusaha untuk bagi hadiah. Okey, Allah tahu hamba-hambanya. Kalau boleh kita buat korban 20 ekor lembu, kalau kita kaya, buat 20 ekor lembu. Kita tengok PM Perdana Menteri kita yang dulu kan, buat 2-30 ekor lembu bagi pada rakyat dia. Itu sebaiknya. Bila tak mampu, buat seekor lembu. Tak mampu seekor lembu, buat seekor kambing. Tak mampu seekor kambing, lembu tu kita kerat 7, ambil seorang satu bahagian. Tak mampu juga, kita bagi hadiah pada anak kita. Kita bagi kereta. Tahun ni aku bagi roda ya, tahun depan kita tambah satu roda lagi. Lepas tu kita bagi steering. Dengan manusia tak berani kita buat gitu. Tapi Allah faham, manusia Allah bagi peluang. Kalau kau tak mampu sangat pun, ambillah satu bahagian. Dan hari ini kita banyak NGO di luar sana yang menawarkan satu bahagian 300 lebih. Jangan bagi alasan lah kita tak mampu. Tak adanya. Saya selalu beritahu, ibadat kita sembahyang, terlepas waktu zuhur, tertidur kita qada waktu asar, sembahyang zuhur waktu asar, pasal tertidur. Okey, kita punya puasa tertinggal tahun ni. Lepas Syawal, lepas Ramadan kita boleh ganti waktu Syawal, Zulkaidah kita boleh ganti. Banyak ibadat-ibadat lain yang kita boleh ganti. Ada 2-3 ibadat yang kita tak boleh ganti. Di antaranya korban. Kita terlepas tahun ni. Terlepas 4 hari tahun ini, tak boleh buat masa muhram. Aku ikut korban semua haram lah. Tak diterima. Buat Zulhijjah tahun 1. Tak pun. Itu untuk yang akan datang. Yang ini terlepas-lepas. Jadi satu ibadat yang kita kalau tinggal teramat rugi. Akhir sekali. Bukan akhir ni, ada 2 kali akhir lagi. Bila kita bagi hadiah pada bos kita, kita bagi hadiah pada anak kita, kita bagi hadiah pada isteri kita, tanda kasih sayang kita pada dia, dan kita nak kasih sayang dia pada kita balik. Okey, aku bagi hadiah pada isteri saya sebiji kereta, utas rantai yang berat. Lepas tu kita bagi barang suruh dia sayang dia. Tidaklah begitu. Tak maksudnya kita nak kasih sayang dia balik. CEO kan kena sayang. Jadi begitu juga bila kita bagi hadiah pada hari jadi orang. Kita boleh bagi hadiah pada bila masa. Bila bagi pada hari jadi dia, kita harap dia ingat kita dan kasih kita. Jadi begitu juga bila kita buat korban, kita buat pada hari raya haji, hari kesempurnaan agama Islam, kita kena minta sesuatu pada Allah. Bukan kita buat ni nak bagi orang miskin makan. Dan orang miskin waktu lain kena miskin. Ini untuk kesemuanya. Ya Allah, Tuhanku, inilah korbanku tahun ni. Aku ada masalah, aku ada hajat. Kita nak kasih Allah itu. Itu yang kita nak. Bila kita bagi hadiah pada bos kita kaya daripada kita lagi. Kita gaji 1,000, dia gaji 7,000. Kita bagi hadiah pada dia. Apa
Tapi kita harapkan supaya bolehlah kita naik pangkat, boleh kita dapat cuti senang, boleh kita senang sikit, okey tak apalah bagi. Jadi begitu. Korban bila kita buat pada waktu korban tu kita ada hajat pada Allah. Solat kita berdoa, nak buka puasa kita berdoa, nak masuk tandas kita berdoa. Masuk tandas dia buat korban tak ada doa apa-apa. Sedekah gitu je. Korban bukan sedekah. Korbannya hadiah kita pada Allah. Dan akhirnya ini nak cerita sikit tadi ni. Kisah Turki dia kan. Sebenarnya dekat makam Sayyidina Al-Ayyubi tu, bila anak-anak lelaki, bila dia orang nak bersunat, dia akan dipakaikan dengan pakaian perang pahlawan. Lepas tu dia bersunat. Kerana itu tanda beralih umur tu. Dan itu nak lahir generasi dia tu. Jadi dia orang bangga dengan itu. Dan ini cerita sejarah pengorbanan umat sejak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah zaman sekarang, kita takkan terlepas dari kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sebagai tanda. Nabi Ibrahim tu gelarannya apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nak dapat jawatan sebagai kekasih Allah, syarat dia tu di antaranya sembelih anak dia. Kita hari ni kita mengaku kita ni kekasih Allah, kekasih agama, tapi nak sembelih kambing pun tak berkira. Nabi Ibrahim disembelih anaknya, akhirnya Allah tukarkan anaknya itu dengan seekor kibas. Orang sebut kibas, macam mana rupa kibas pun tahu. Seekor kambing lah senang. Hari ini Allah minta kita sembelih seekor kambing pada waktu hari yang paling sempurna untuk diri kepada agama kita, pada Allah SWT. Kita doalah supaya Allah gantikan dengan anak yang soleh. So itu pun kita kata ini cerita. Jadi semasa di Turki nanti, insyaAllah saya kami akan buat korban ya. Kemarin kita akan pegang kambing tu. Saya sembelih kambing saya tak berani. Bukan kambing, ayam saya tak boleh sembelih. Tak pernah sembelih. Seumur hidup saya pernah sembelih seekor ayam tak mati dia. Hidup terakhir dia. Nampak macam pahlawan. Boleh pakai lah baju. Boleh pakai baju. Ada taman dalam hati. Ada bunga. Ada bunga. Nama Pak Azhar. Jadi waktu korban ni, sebaik-baik korban tu, kalau kita nampak, kita pegang lembu yang sembelih tu. Kalau tak berani sembelih, suruh orang lain sembelih. Kalau tidak, kita pegang, kita tengok. Kalau tak mampu juga, macam kita dia, jangan sampai tidak buat. Kita buat korban dengan mana-mana NGO, mana-mana pihak tu. Kalau boleh pergi tengok, pergi. Kalau tidak, pasal kita kata, okey lah, orang Melayu banyak alasan. Dia kalau dia buat kat kampung ni pun bukan dia pergi, dia tengok dia jauh, dia tak pergi pun. Jadi buat sekurang-kurangnya lembu korban tu kita dapat niat lah buat masa tu, insyaAllah. Jadi di Turki nanti kita akan buat, dan kita galaklah kepada mana-mana peserta kita yang berkorban tu, kalau dah buat dengan mana tak apa, dengan kita kalau nak buat beritahu awal, kita tengok sembelihan korban kita di sana, insyaAllah. Mungkin ada yang tanya Ustaz, yang nak pergi lah, tanya apa ni, korban tu kambing ke ataupun lembu sebahagian ke, dan macam mana? Ada dua-dua. Okey, kita ada lembu dan kita juga ada kambing. Tahun lepas kami pergi Kyrgyzstan. Kami booking tahun ni kita ke Kyrgyzstan. Kita nak korban yang paling special. Macam kita bagi hadiah lah. Hadiah tu kalau duit kita RM5 pun, kita pusing kedai RM5 tu cari yang paling special. Walaupun harga RM5. Betul. Apa yang paling special kat Kyrgyzstan? Kita tanya dia orang. Dia kata kat sini kita makan kuda. Kita orang booking kuda. Okey, kita booking kuda dah 2 ekor. Dah siap. Pangkah dah beli dah. Sekali mufti kata untuk korban kuda tak termasuk dah. Kita punya excited banyak. Kuda tak ada. Jahil juga aku. Jahil. Okey, tukar lembu. Ustaz sebut tentang kalau kita nak buat korban, buat yang terbaik ya. Ustaz cerita tadi sangat menyentuh jiwa. Teringat pada kisah anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Mereka Habil memilih ternakan yang paling baik, yang paling gemuk sebab dia pengembala Ustaz ya. Habil pula sebaliknya pilih dia sebab dia petani, dia pilih yang paling buruk. Dia nak ambil semangat tu, berilah yang terbaik. Dan masalah kita ni, kalau saya lah kan, saya sekali je menggunakan izin korban, dia bayar RM320, tapi dia nak tengok hasil dia tu
macam lembu harga RM3,000. Ya, betul. Dalam kita bagi yang RM300 untuk orang yang tidak mampu. Ya. Orang yang mampu belilah lembu wagyu, lembu sembelih sendiri. Lembu sado. Lembu sado. Ha. Yang kita buat ni jangan sampai orang tak buat, itu aja. Ya, betul. Yang terbaik tu dia yang terbaik. Kita nak bagi peluang pada orang yang tak ada duit pun merasa. Ya. Jadi orang mampu untuk mungkin Akmal mereka yang nak buat korban ke, nak pergi Turki ke, nak buat sekali ke apa. Okey, kepada pendengar luar sana, so sebenarnya untuk kembara korban yang penggemar Muslim ke Turki ni, sebenarnya anda akan dapat 2-in-1 punya experience. Pertama, kita bukan jalan saja, kita akan dapat belajar sejarah Turki yang akan sama orang Sili. Sama orang Sili. Akan ada kuis hadiah juga. Dan juga dalam masa yang sama, kita akan dapat yang nak buat korban tu boleh tengok macam mana sembelihan korban di depan mata di Turki. Okey, kepada pendengar yang berminat nak sertai, hubungi Izzy Kembara di 03-6184-1542 ataupun WhatsApp je kami terus di 013-673-9000. 013-673-9000. Okey, kepada yang berminat juga nak tengok korban yang dilaksanakan sama ada di Thailand, negara lain, kita ada juga di Krabi, Thailand. Kita ada juga package korban ke Ho Chi Minh, Dalat, Vietnam. Kita ada package ke Phnom Penh, Kemboja dan juga Bandar Aceh, Indonesia. So sebab biasanya kita punya peserta sebelum-sebelum ni ada yang dah pernah ke Kemboja, so dia kata tahun ni ada tak yang ke tempat lain. So kita ada 5 package lah pilihan untuk tahun ni. So slot pun masih ada, slot promosi pun kita masih ada lagi. So hubungi je kami pada nombor yang saya telah cakap tadi. Kita ada promosi sehingga RM2,000. RM2,000 So cuti sekolah pun baru mula. So maybe ada family bukan sekarang ni Mizmi kan? So maybe ada family yang kat luar ni tak sempat. Okey, aku tak sempat lah nak rancang cuti untuk cuti sekolah ni. Tak apa, boleh sertai bawa family ke trip kembara korban kita. Itu pun cuti raya haji juga. Cuti raya haji. Jadi kalau yang tak boleh nak 9 hari tu ke Turki, kita ada juga yang 5 hari ke 4 negara lain, Thailand, Vietnam, Kemboja dan juga Indonesia. Tapi Turki ni specialnya ataupun istimewanya kita nak belajar sejarah. Nanti kat sana lah nanti kita akan bagi tahu. Pemandangan tu dah tentu cantik. Ya, betul Ustaz. Dia punya sekarang pula nilai duit dia dah tengah rendah ni. Jadi duit kita ni berkuasa lah kat sana. Banyak benda boleh beli. Banyak benda. Nampak ya. Itu pasal kita buat 30 kilo je. 30 kilo untuk flight tu. So kalau 30 kilo je. Jadi boleh beli banyak tu. Tak ada masalah. Ustaz, Akmal, Cik Mah semua kita pergi pun menarik sebab selepas pilihan raya kan? Ya. Berdebar lagi ni, berdebar. Kita pula tu pun berdebar. Kita yang berdebar. Tapi dari tadi kita tak tahu lagi. Sebenarnya mungkin ada yang baru dengar ni. Akmal pun tak sempat nak bagi tahu atau caranya apa. Betul. Hari apa yang kita akan buat korban, raya ke berapa tadi? Mungkinlah boleh bagi tahu sikit. Okey, secara general kita akan bertolak pada 25 Jun. So untuk 3 hari pertama tu kita akan sightseeing lah, melawat tempat ke masjid biasalah, masjid biru, muzium istana, Top Couple, and then kita akan cruise di Bosphorus cruise. Okey, untuk cruise ni kita akan menyusuri satu Bosphorus yang di mana kita akan dapat nikmati 2 benua. So kita ada benua Eropah dan juga benua Asia. So dulu sebelum puasa kita pergi ke 2 negara, Kemboja dan Vietnam. Ya, betul. Ini di 2 benua. Wah, makin hebat ni. Walaupun satu negara tapi 2 benua. Ya, betul lah. So untuk tu kita banyak juga tempat lawatan. So kita akan melawat juga. Untuk orang Malaysia ni biasalah dia suka shopping kan. Ya, betul. Melawat ke Spice Bazaar dan juga ke Grand Bazaar. Okey, kat situ boleh shopping, tak ada masalah. Kita bagi macam Ustaz Azhar sebut ni, kita ada 30 kilo bagasi. So flight pun kita akan naik flight yang full service. So insya-Allah selesa, dengan makannya siap, insurans pun siap. Okey, so pada hari ke-5 iaitu kita akan solat hari raya lah di Ulu Chami.
Apa betul ke sebutan? Betul ke sebutan? Jamek sebenarnya. Ulu Jamek ya. Jumat. Jamek. Bazir Jamek di bursa. Jamek tu Jamek. Ya betul. Untuk hari kelima masa di sana. So tapi hari tu kita tak ada buat korban. Kita solat raya. Kita akan buat lawatan di bandar bursa. Kita akan solat raya kita akan buat korban pada esoknya, iaitu hari ke-6 kita berada di sana. Kita akan buat di bursa lah. Kita akan pergi kampung. Memang kita tahu kampung Turki ni memang cantik. Betul. Macam dalam cerita zaman Eropah yang lama, batu-bata. Betul. So kita dapat dapat boleh bayang lah. Betul, keindahannya tu. Dapat rasa suasana kat sana. Kita beramah mesra dengan orang kampung. Kita boleh tengok apa yang tengah buat macam ustaz biasa. Kita akan tengok dia buat roti. Kita akan minta je. Macam kita akan cuba minta roti dia sebab kita nak rasa kadang kampung ni dia punya rasa dia kadang lagi sedap yang berada di bandar. Macam kita lah sama juga kan. Betul. Itu pengalaman yang kita akan bagilah kepada peserta. Okey. So pada hari ke-8 tu hari yang terakhir, biasanya kita akan buat lawatan ke makam Abu Ayyub Al-Ansari, iaitu sahabat Rasulullah yang syahid di tanah Konstantinopel lah. So kebanyakannya kita akan menyelusuri sejarah Islam di Turki ni. Dan masa yang sama yang nak buat korban boleh buat korban bersama Izi Kembara. So kalau nak buat korban tu kena beritahu kami terus lah. So dia bukan di Turki saja, di 4 negara yang lain tadi, di Kemboja, Vietnam, Indonesia dan juga di Thailand. Yang sebab kadang-kadang ada yang dah daftar dengan kita di Izi Korban, tapi bila dia nak sertai trip ni, dia kata saya nak buat korban di sini lah. Dia nak tukar. Kalau macam tu daftar dengan Izi Korban tu, maksudnya sistem dah hantar ke, sistem dah auto. tak boleh dah kita nak tarik balik. Boleh nak Jadi request. Kalau, tak boleh nak request. Jadi kalau nak bawa korban tu ke tempat yang kita pergi ni, daftar terus dengan Izi Kembara. Daftar trip ni dan juga kecap saya nak buat korban contoh satu bahagian ke, satu ekor ke, kita akan inilah uruskan untuk pelaksanaan di tempat yang mana pilihan tu lah. Okey. Kita punya package ni all in, so tak perlu pening-pening kepala lah untuk mengenal luar sana macam family, macam ada tak insurans, ada tak makanan, pemandu pelancong. Ya, pemandu pelancong, semua dah all in. Pemandu tambahan. Kita ada 2 pemandu pelancong, 3 insyaAllah. So semua dah all in, tak perlu fikir-fikir dah. Hanya macam bawa diri, bawa pasport, bawa beg lah untuk shopping. Bawa beg jangan berat sangat masa pergi. Nanti kan nak beli macam-macam. Sebenarnya nak cakap perkara yang sama sebab nak beli macam-macam. Untuk yang biasa yang pertama kali kan, memang nak shopping untuk family. Yang pertama kali akan beli banyak. Nak beli teh. Nak beli apa tu, Turkish Delight. Betul. Saya paling suka apple tea. Yes. Okey. Sedap. So jangan buang masa. Pendengar di luar sana boleh hubungi Izi Kembara di 0361841542 ataupun WhatsApp je kami terus di 0136739000. Okey, kita ada slot promosi. Daftar 4 orang sekali dapat diskaun sehingga RM2,000. Macam mana cara dia? Boleh je hubungi kami. So kita ada 5 negara pilihan untuk tahun 2023 ni, iaitu pertama ialah penggemar Muslim ke Turki bersama IKIM FM. Okey, kedua kita ada di Krabi, Thailand. Ketiga kita ada di Ho Chi Minh, Dalat, Vietnam. Kita ada di Phnom Penh, Kemboja dan juga Bandar Aceh, Indonesia. Okey. So jangan tangguh-tangguh. Selagi slot masih ada, selagi slot promosi ni amat limited. So hubungi je Izi Kembara. Nak datang ke office kami boleh jemput datang esok. Kita beroperasi jam 9 hingga 1 tengah hari. Kalau Isnin sampai Jumaat itu kita beroperasi daripada 9 pagi hingga 5 petang. Nak datang sebab minggu depan kan minggu cuti sekolah. Cikgu-cikgu nak buat anak ke, boleh je jemput datang ke office Izi Kembara. Dalam cuti tu ya. Dalam cuti ya. Jadi kita ada sikit masa lagi. Mungkin Cik Ma tengok di Turki ni, sebab Cik Ma banyak kali dah pergi ke Turki ya. Kita tahulah. Jadi Cik Ma tengok yang paling Cik Ma rasa menarik, betul-betul yang menyebabkan Cik Ma selalu lah pergi ke Turki tu. Apa dia sebenarnya? Sebenarnya cantik lah. Tempatnya cantik ya. Tempatnya cantik dan cuacanya pun aircon. Walaupun musim panas ya. Walaupun musim panas. Jadi kita boleh pakai baju kita ni je dan kita bawalah selendang ke
So kita tak payah, kalau memang musim yang kita pergi ni, bulan yang kita pergi ni memang insya-Allah cuacanya sangat nyaman. Nyaman. Ya. Macam 27 ataupun 25. Bawah lagi 23 ya, susu 20 aircon ke 25 macam tu. Tadi lintas tadi kat saudara Adib tadi, kita WhatsApp ayah dia. Minta duit tiket. Mana dia mendengar? Okey Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung Ustaz. Jadi mungkin Ustaz nak katakan apa-apalah berkaitan dengan kembara korban Turki ni. Terima kasih kepada semua pada pendengar kita yang telah bertahun-tahun bersama dengan IKIM, yang telah bertahun-tahun hidup, yang pernah pergi haji apa semua. Jangan habiskan pengembaraan kita tu waktu haji saja. Waktu kembara korban ni kita manfaatkan. Betul, yang ada kemampuan pergi Eropah tu pergilah, tak ada masalah. Nak pergi melawat negara-negara yang hebat, pergi ke Korea, pergi ke Jepun ya. Ini saudara Akmal ya, sampai boleh cakap Jepun dah dia. Kerap sangat dia pergi Jepun, pergi Korea. Tak apa. Seorang Jepun, seorang Turki. Jadi jangan sampai terlepas Turki. Kerana ini adalah sejarah asal kita umat Islam yang kita perlu bangga dengan Turki ini. Dan kita kata satu negara yang kalau boleh kita jadikan dia untuk anak cucu kita pergi. Kita mulakan dengan diri kita, lepas tu nanti kita ajar anak kita satu hari ni. Dia macam ni tahu, kalau orang Korea tu, dia ada satu tempat yang hampir wajib dia pergi, iaitu di Kemboja tu, di Angkor Wat, Siem Reap. Kemboja. Ya, kita betul jadikan Mekah Madinah itu tempat wajib kita pergi untuk kita beribadah. Tapi selain daripada itu, tambah Turki. Kerana selepas kepada negara-negara Arab tu, maksudnya negara yang bukan Arab yang memerintah dunia adalah Turki. Berbangga dengan sejarah kita yang pernah bernaung. Kita tanah Melayu ni pernah bernaung di bawah kerajaan Osmaniyah Turki. Jadi nombor telefonnya? Okey, hubungi kami di 0361841542 ataupun WhatsApp je kami 0136739000. 0136739000. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz, kepada Akmal, Cik Wan dan juga Cik Mah bersama kita pada hari ini. Dua orang cik hari ini. Dan terima kasih banyak. InsyaAllah kita kembali mengharapan kita akan cerita banyak lagi berkaitan dengan kembara korban Turki ni. Jangan lupa untuk telefon ataupun hubungi tadi nombor telefon yang telah pun diberikan sebentar tadi. Dan juga untuk anda yang nak buat korban, nak pergi ke Turki sama-sama berkorban, jangan lupa hubungi Easy Kembara. Jadi terima kasih. InsyaAllah kembali mengharapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada anda teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita dah dekat nak masuk bulan haji ni. Ramai yang dah mula mencari-cari tempat untuk mendaftar korban, upah haji, upah umrah, buat fidyah dan sebagainya. Bukan saja upah haji yang dituntut, malah upah umrah juga tidak kurang pentingnya. Kami di Easy Kembara menguruskan upah umrah sepanjang tahun hanya RM550 saja. Apa lagi? Telefon atau WhatsApp segera di talian 013-673-9000 untuk pendaftaran. Di talian 013-673-9000 untuk pendaftaran. Apa tunggu lagi? Ayo! Bicara bermanfaat berbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mak, hujung bulan ni Adik nak start cuti Sam. 3 bulan tempoh bercuti. Jomlah kita pergi bercuti. Lah Dik, kita mana pernah pergi bercuti lagi sejak PKP hari tu kan? Abang, jomlah kita buat anak-anak bercuti. Jom. Hari tu abang ada dengar Radio IKIM tengah buat promosi kembara korban ke Turki dengan Easy Kembara. Dan ada juga penyampai-penyampai Radio IKIM. Betul ke bang? Sampai bila promosinya tu? Bermula dari 26 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari. Bolehlah kita bawa anak-anak pergi bercuti sekali. Wah, bestnya. Macam mana kita nak buat tempahan bang? Tak sabar ni. Alah, senang je. Tempahan boleh dibuat menerusi panggilan telefon Easy Kembara di talian 0361841542 ataupun 013-673-9000. Wah, bestnya. Tak sabar ni nak pergi bercuti. Abah, terus buat tempahan sekarang juga tau. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera.
Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayo, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badri Shah bin Alauddin. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nurais.